Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tajuk terakhir. Selepas tadi kita dah belajar tajuk hal, lepas tu tamyiz, dan sekarang adalah tajuk terakhir dia. Tajuk terakhir ni pun masih termasuk di antara isim-isim yang nasab, isim-isim yang nasbun atau mansub. Jadi tajuk terakhir ni kita boleh tengok dalam ayat ni, ayat-ayat yang ada di papan tulis, ada yang nasab dia Taliban, ghaira. Semua dia tu adalah isim-isim atau kata ganti nama yang nasab atau mansub. Jadi, apa kedudukan dia dalam ayat? Perkataan-perkataan tersebut sehingga dia boleh kita nasabkan. Kenapa dia boleh nasab? Itu sekarang pertanyaan dia. Semua yang perkataan yang kita tengok nasab ni, di dalam ilmu nahu dia disebut sebagai mustasna, nama dia. Mustasna. Ada marker pen yang hitam. Nama dia mustasna. Mustasna. Jadi semua yang kita tengok nasab-nasab ni, yang mansub-mansub tu, dia dinamai mustasna semua dia. Apa ciri-ciri mustasna ni? Mustasna ni selalunya sebelum dia tu ada adatul istisna. Adatul istisna. Istisna tu, adatul istisna tu apa saja? Yang adatul istisna ni adalah huruf-huruf atau kata-kata yang bermaknakan pengecualian. Contoh dalam Al-Quran selalu kita tengok ada perkataan illa. Illa tu makna dia kecuali dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dalam kitab Ustaz Samsul Ma'arif kita boleh tengok di muka surat 76. Di sana ada di antara adatul istisna, ada illa, ghaira, siwa, ada, khala, hasya. Ada 6 dia. Ada 6 adatul istisna. Jadi kalau budak-budak tahfiz dia dah hafal dengan lagu-lagu. Jadi selepas adatul istisna, semuanya itu dinamai mustasna, nama dia. Itulah. Kita tengok sekarang yang kita bagi tanda tadi. Taliban. Sebelum dia ada illa. Sebab tu dia nasab. Sebelum ni ada illa. Sebab tu nasab. Sebelum dia ni ada di antara adatul istisna, maka dia nasab. Sekarang kita tengok lebih dalam lagi, lebih teliti lagi. Okey. Laiba telah bermain. Telah bermain. Siapa? Dia kan fi'il ni, telah bermain. Fi'il. Kalau fi'il madi. Kalau fi'il mesti ada fa'il dia, mesti ada pelaku. Telah bermain. Siapa yang telah bermain? At-tullabu. Maka ini sebagai fa'il atau pelaku dia, atau dua dia. Dalam bahasa Inggeris dia dua. Telah bermain siapa? At-tullab, pelajar-pelajar. Apa? Berarti kalau fa'il mestilah i'rab dia rafa', tanda rafa' dia dhammah. Kenapa dengan dhammah? Ini ni isim dia jamak
taksir. Tulab tu makna dia pelajar-pelajar. Jadi jamak dia. Tapi ini bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Telah bermain siapa? Pelajar-pelajar. Illa, kecuali. Ada kecuali sana. Kecuali. Kecuali inilah yang termasuk kepada adatul istisna. Jadi selepas adatul istisna ni, kata benda yang selepas adatul istisna, maka dia dinamai mustasna. Yang mana selepas adatul istisna? Toliban. Inilah sebagai mustasna. Kita bagi je mimsa. Kod dia mimsa je kita bagi. Mimsa. Mustasna. Telah bermain siapa? Pelajar-pelajar kecuali talib, seorang pelajar. Kecuali seorang pelajar. Maka dia sebagai mustasna. Mustasna i'rab dia nasab. Tanda nasab dia fathah. Kenapa dia fathah? Jenis isim ni isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Telah bermain pelajar-pelajar kecuali seorang pelajar. Jadi kita nampak sini. Yang selepas huruf istisna ni, selepas adatul istisna, dia jadi mustasna. Mustasna mestilah nasab, sama ada macam hal dan tamyiz yang kita belajar tadi ni. Tanda nasab dia fathah. Kenapa fathah? Disebabkan ini jenis dia, perkataan ni adalah isim mufrad. Ni contoh pertama. Okey. Yang ini dinamai mustasna, ini dinamai adatul istisna. Ini adalah adatul istisna, ini adalah adatul istisna. Okey. Yang kedua. Contoh yang kedua. Sini taliban, sini taliban atau talibun. Maknanya dia boleh nasab, dia boleh rafa'. Kenapa dia beza sana? Apa yang membezakan dia dengan ayat yang pertama tadi? Apa membezakan dua ni? Kita tengok di ayat, di susunan ayat tu. Yang kedua ni ada ma dia. Yang pertama tak ada ma. Jadi yang membezakan dia tu ada ma sini. Ni ma dia ma apa? Ma an-nafiyah, yang meniadakan. Jadi kalau tu jumpa huruf an-nafiyah yang meniadakan, kalau ada ma, ada lam, ada la. Jadi kalau di awal ayat dia, yang illa, selepas illa ni atau mustasna ni, dia boleh antara dua. Boleh dia nasab, boleh dia rafa'. Kita tengok sekarang. Tiada. La'ibah maknanya fi'il madi kan? Telah bermain. Pelajar-pelajar. Ni fa'il, macam di atas. Tiada pelajar-pelajar bermain. Tiada pelajar-pelajar bermain. Kalau sini, pelajar-pelajar bermain. Kalau sini, tiada pelajar-pelajar bermain. Kecuali. Ni ada tulis istisna. Selepas dia mustasna. Okey, dia boleh dinamai mustasna. Tapi, i'rab dia boleh antara dua yang mana kita suka. Kita nak jadikan selepas dia ni mustasna yang nasab, atau mustasna, atau yang macam rafa' saja. Jadi dia boleh nasab, boleh rafa'. Kenapa dia beza? Ada huruf nafiyah di awal dia. Ada ma, ada la, ada lam. Dia membezakan antara dua. Okey. Sekarang kita beralih ke yang ayat yang satu ni. Ni ayat pertama. Ayat kedua. Ayat pertama yang membezakan ayat kedua ada ma. Kita tengok ayat yang ketiga. Dia sebiji, sama dengan ayat pertama dan kedua. Tapi ada kurang di sikit. Ada yang kurang je. Kita tengok sini. Ma ada. La'ibah ada juga. Tapi yang tulab di sini ni, yang sebelum huruf istisna ni, tak ada di sini. Di sini tak ada tulab. Di sini ada tulab, sini ada tulab. Tapi di sini tak ada dia. Kita bagi nama dulu. Yang sebelum illa ni apa nama dia? Yang dikecualikan. Nama dia mustasna minhu.
mustasna minhu. Nama dia mustasna minhu. Pelajar ni kan dikecualikan daripada pelajar-pelajar ramai itu. Jadi mustasna minhu ni yang sebelum huruf istisna tu. Kita tengok sekarang. Sebelum huruf istisna tak ada isim yang dikecualikan. Tak ada di sana. Yang ada mustasna je yang ada. Yang tulab di sini ni tak ada. Sebab tu yang di sini ni, yang tolib ni tak mesti kita buat nasab. Tak boleh kita buat nasab terus. Tak boleh. Kita buat di sini dia rofa. Kenapa rofa, Ustaz? Sebab kan tadi kan tulab ni fa'il sini kan. Sini fa'il kan. Di sini fa'il dia tak ada. Sebabkan dia terus sebagai pengganti fa'il. Dia mustasna, tapi dia juga pengganti fa'il yang hilang tu. Sebab tu dia rofa. Andaikan di sini yang dihilangkan tu sini maf'ulun bih, mustasna minhu dia maf'ulun bih, maka selepas ilah ni mesti juga mansub. Sebab kan dia hilangkan maf'ulun bih. Jadi macam tu dia. Jadi 3 dia bentuk dia yang pakai ilah ni. Ada yang pertama, ini nama dia. Ada mustasna minhu dia. Ada mustasna dia. Ada huruf istisna. Ada adatul istisna. Bentuk yang kedua, ada mustasna minhu dia. Ada adatul istisna dia. Ada mustasna dia. Tapi dia ada huruf nafiah di awal dia. Jadi membezakan dia ada huruf nafiah. Yang ketiga, ada huruf nafiah dia. Ada juga mustasna. Tapi mustasna minhu dia tak ada. Itulah membezakan dalam 3 ayat ni. Ada soalan, Ustaz? Tak ada. Okey. Ini yang illah. Okey, kita lanjutkan, kita teruskan. Yang keempat, ayat yang keempat. La'iba. La'iba fi'il madi, telah bermain. Telah bermain. Siapa? At-tullab, pelajar-pelajar. Berarti ini sebagai fa'il. Mana adatul istisna dia? Adatul istisna dia adalah ghaira. Ini adatul istisna dia. Sebab kan dia adatul istisna kan? Ada illah, ada ghaira, ada siwa, ada hasya, ada satu lagi? Ada khala. Yang di sini ni ghaira ni beza daripada illah. Cara gunakan dia beza sangat. Ghaira ni dengan siwa. Ghaira dengan siwa, dua-dua tu memang huruf istisna. Huruf istisna ni kan ada 6. Ada illah. Illah dah habis dah. Sekarang ni ghaira. Ghaira ni kerja dia huruf istisna juga. Cuma dia tak sama kerja dia macam illah. Dia sama dengan siwa saja, berdua ni. Dia satu geng, ghaira dengan siwa. Kerja dia tak sama dengan illah. Macam mana tak sama dia? Kita tengok sekarang. La'iba, telah bermain. Siapa? Pelajar-pelajar. Ini berarti sebagai fa'il. Ghaira, selain atau kecuali. Ghaira ni dia adatul istisna, betul. Betul dia adatul istisna. Tapi juga dia dalam keadaan mustasna dia. Kenapa dia dalam keadaan mustasna, Ustaz? Dia sama, tengok sini, dia nasab. Sama halnya macam mustasna satu ni. Dia nasab. Jadi dia yang adatul istisna, dia pula yang nasab. Itu yang ghaira dengan siwa. Selepas dia jadi apa? Selepas dia jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Selepas dia jadi mudhafun ilaih. Macam tu juga siwa. Selepas dia ni mudhafun ilaih. Jadi kalau kita tengok ayat, selepas ghaira dengan siwa, selepas dia mudhafun ilaih, bukan mustasna lagi.
Okey. Yang terakhir. Yang terakhir kita tengok. Apa beza? Yang sini ni yang tiga ni illah. Ni illah. Ni illah. Illah ada tiga macam. Yang ni siwa dengan ghairah. Cara gunakan dia. Masih huruf istisna. Masih ada tulis istisna. Sekarang yang terakhir. Dia ada illah. Ada ghairah, ada siwa. Illah sudah. Ghairah siwa sudah. Sekarang kita tengok yang ada. Ada ni kan kawan dia. Ada, hasya, khala. Kalau kita tengok balik di level 1, di antara huruf jar ada terdapat ada, khala, hasya. Jadi dia ada dua function di sana. Pertama, dia sebagai huruf jar, boleh. Kedua, dia sebagai adatul istisna. Jadi kita mesti faham. Ada, khala, hasya. Dia dua. Dia sebagai huruf jar boleh. Dia sebagai adatul istisna juga boleh. Tengok di sini. La'iba. Telah bermain. Siapa? Pelajar-pelajar. Ini fi'il madi. Mabni ala fathah. Telah bermain siapa? Pelajar-pelajar. Ini fa'il. I'rab dia rafa'. Dah jelas dah. Dah clear sampai sana dah. Telah. Ini ada. Ini huruf istisna. Selepas huruf istisna kan kita cakap tadi. Selepas huruf istisna adalah mustasna. Mana mustasna dia? Taliban. Ini mustasna dia. Kita boleh pilih talibin ke taliban yang kita nak. Kenapa kita boleh pilih? Sebab kan kita tahu tadi. Ada atau khala atau hasya ni dia boleh sebagai huruf jar. Dia boleh sebagai adatul istisna. Kalau kita nakkan dia sebagai huruf jar, maka kita gunakanlah ni talibin lah selepas dia. Kenapa? Huruf jar selepas dia isim majrur. Kalau kita nakkan ni sebagai huruf istisna atau adatul istisna, selepas dia mestilah jadi taliban. Sebab kan kalau sini adatul istisna, sini jadi mustasna. Mustasna mesti nasab. Itulah membezakan antara ada, khala, hasya dengan cara gunakan dengan illah atau ghairah. Jadi huruf istisna. Jadi yang kita belajar hari ini. Huruf mustasna tu. Mustasna. Ini mustasna. Mustasna adalah isim selepas adatul istisna. Ini isim, ini adatul istisna dia. Lepas tu yang kita belajar, di antara adatul istisna ada illah, ada ghairah, ada siwa, ada khala, ada hasya. Tapi dari 6 ni beza cara gunakan dia. Beza dia macam mana? Kita tengok yang 1, 2, 3 ni cara gunakan illah. Yang illah ni ada 3 macam. Pertama, mesti dia nasab mustasna tu. Yang kedua, boleh nasab, boleh tak. Kenapa? Ada huruf nafiyah. Yang ketiga, dia menyesuaikan dengan apa yang dihilangkan sebelum ni. Kalau sini yang dihilangkan fa'il, sini kan fa'il, tulab yang dihilangkan sini. Fa'il dia. Maknanya, selepas illah ni, mesti rofa'. Sebab kan dihilangkan fa'il. Fa'il kan rofa'. Ini yang illah, 3 macam. Sekarang yang ghairah. Ghairah dengan siwa. Selepas dia jadi mudhafun ilaih. Jadi jar dia selepas dia. Yang terakhir, cara gunakan ada atau khala atau hasya. Kalau kita tengok di kitab tu ada khala, ada hasya. Selepas dia ni boleh jadi isim majrur, boleh jadi mustasna. Yang mana suka kita pilih. Kalau kita nak sinikan jadi isim majrur, selepas dia mestilah jadi kalau sini kita gunakan huruf jar, selepas dia mesti jadi isim majrur. Kalau sini kita gunakan adatul istisna, sini mesti jadi mustasna.
Jadi itulah penjelasan tentang mustasna. Mustasna selepas adatul istisna. Adatul istisna ada 6. Jadi yang dah kita belajar, semua yang kita belajar dari sebelum ni, dari Ustaz Farid pun, kita belajar tentang kata benda atau isim yang mansub atau nasab. Banyak ada maf'ulun bih, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, ada zarah, maf'ul mutlak dan lain sebagainya. Ada hal baru kita belajar, ada tamyiz, sekarang kita belajar mustasna. Ada isim la, ada khabar kana, ada isim inna dan sebagainya itu. Ada munada, banyak lagi. Ada 13 dia. Jadi semua tu mesti kita faham. Mustahak kita kena faham. Jadi semua tu. Jadi kalau kita faham semua isim-isim yang nasab, senang kita nak bagi i'rab ayat, perkataan-perkataan yang ada dalam ayat. Jadi semoga saja semua yang kita belajar hari ini, yang kita kongsikan hari ini, bermanfaat bagi kita-kita semua. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar tahfiz nanti masa balik sini ada buat ayat yang di dalam ayat tu, at least lah satu tajuk. Contoh macam tadi hal, buat satu tajuk hal tu, buat 3 ayat yang dalam ayat tu ada hal. Cuba try buat. Kalau salah tak apa, nanti kita betulkan sama-sama. Yang macam tamyiz pun buat ayat. Tamyiz, tajuk dia tamyiz. Buat ayat 3 ayat yang ada di dalam ayat tu tamyiz. Lepas tu mustasna. Buat ayat yang ada di dalam dia tu mustasna. Jadi kalau kita dah apply, dah kita buat ayat dengan tajuk yang kita pelajari, itu semakin faham kita lagi. Kalau kita dah buat ayat, tak akan faham. Jadi semoga apa yang kita bincang kita kongsi pada petang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan share, insya-Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan. Insya-Allah jumpa lagi selepas ni, mungkin esok insya-Allah kita akan berkongsi lagi dengan tajuk-tajuk yang lain insya-Allah. Mohon maaf. Akhirul kalam. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.